Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 12 Januari. Saya Nurul Hidayah Nawan. Saya Ivan Tung. Berikut paparan utama malam ini. Pengisytiharan darurat bukan rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung tidak dilaksanakan. Pesakit COVID-19 tahap 1 dan 2 atau tidak bergejala jalani kuarantin di rumah sejak 1 Januari lalu. Pengisytiharan darurat sehingga Ogos ini bukan bentuk rampasan kuasa tentera dan perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika menegaskan perkara itu berkata sebaliknya ia sebagai langkah proaktif untuk membendung gejala wabak COVID-19. Beliau turut memberi jaminan urusan pentadbiran kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri akan terus berfungsi seperti biasa. Kerajaan awam akan terus berfungsi. Let me assure you that the civilian government will continue to function. The emergency proclaimed by the Yang di-Pertuan Agong is not a military coup and curfew will not be enforced. Dari segi pentadbiran kerajaan, jemaah menteri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri-Negeri akan terus berfungsi menurut Perlembagaan Persekutuan dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong daripada semasa ke semasa. Saya memberi jaminan bahawa jentera pentadbiran dan perkhidmatan awam kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri tidak akan terganggu dengan pengisytiharan darurat ini. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memberi perkenan supaya pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan di seluruh negara. Ia berdasarkan fasal kurungan 1.150 Perlembagaan Persekutuan. Seri Paduka Baginda turut memberi perkenan bahawa tempoh pelaksanaan darurat sehingga 1 Ogos 2021 atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Dalam perkembangan berkaitan pilihan raya umum, PRU hanya akan diadakan sekiranya jawatankuasa bebas memperakukan bahawa COVID-19 telah reda atau pulih sepenuhnya. Itu komitmen yang dinyatakan Tan Sri Muhyiddin. Katanya sebagai pemimpin negara, beliau tidak boleh mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong memohon supaya parlimen dibubarkan bagi memberi laluan kepada PRU ketika pandemik COVID-19 sedang melanda negara dan juga dunia. Keputusan untuk tidak mengadakan pilihan raya semasa pandemik COVID-19 ini masih menular lagi adalah selaras dengan satu daripada 5 prinsip maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa ataupun hifzun nafs. Dan dalam konteks ini adalah menjadi kewajipan saya sebagai ketua kerajaan untuk menjaga nyawa rakyat. Tambah beliau, sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa sehingga 1 Ogos, PRU, Pilihan Raya Negeri PRN dan Pilihan Raya Kecil PRK tidak akan dilaksanakan. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN ujarnya juga tidak akan bersidang sehingga satu masa yang diperkenankan Yang di-Pertuan Agong. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad turut bersetuju bahawa PRU ke-15 tidak sesuai diadakan buat masa ini kerana negara masih mencatatkan kes jangkitan COVID-19 yang masih tinggi. Ya, dan menurut beliau, kesan penularan mendadak COVID-19 ekoran pelaksanaan Pilihan Raya Negeri Sabah perlu dijadikan iktibar.
Saya berpendapat daripada pengalaman kita di Sabah, apabila kita ada PRU, maka COVID-19 ini akan merebak. Sehingga sekarang ini pun tak berhenti-henti. Jadi kalau kita ada PRU sekali lagi, mungkin 50% daripada kita akan kena COVID. Tambahnya, jika kepentingan politik diutamakan dan PRU 15 tetap dilaksanakan, tindakan itu hanya akan memperjudi nyawa rakyat. Tun Dr. Mahathir berkata demikian pada sidang media Majlis Pelancaran Platform E-Dagang Herbie di Putrajaya. Ini pula peringatan oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah umat Islam diminta tidak menyerahkan amanah atau tanggungjawab kepada golongan yang bermoral rendah, terpalit dengan rasuah, salah guna kuasa, tidak amanah dan tidak ikhlas. Ini kerana perlakuan golongan yang berimej munkar dan munafik boleh mencemarkan nama baik ummah serta kesucian Islam. Titah baginda, umat Islam wajib melindungi kesucian agama daripada sebarang bentuk penodaan atau pencemaran berpunca daripada persaingan untuk mendapatkan laba politik. Saudarilah, manusia tidak boleh menerima satu akidah yang kosong. Akidah yang tidak dapat dilihat kewujudannya. Islam bukan sekadar percakapan dan retorik, slogan yang digaungkan atau spanduk yang dipaparkan di setiap bangunan. Islam bukan bahan untuk didagangkan secara berjanji, secara memberi harapan, dijajakan atau dijadikan alat menghalalkan cara bagi mencapai tujuan duniawi. Baginda bertitah pada Majlis Penganugerahan Watikah Pelantikan anggota Majlis Agama Islam Perak, Ahli Jawatankuasa Fatwa, Hakim Mahkamah Utama Syariah dan Ketua Pendakwa Syar'i di Ipoh. Kedudukan dan tanggungjawab semua ahli parlimen sebagai wakil rakyat tidak berubah serta berterusan sepanjang tempoh darurat. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun berkata, ini kerana penggantungan sesi parlimen dan Dewan Undangan Negeri seperti yang diumumkan Perdana Menteri bukan bermakna kedua-duanya dibubarkan. Dalam satu kenyataan media, beliau memaklumkan hanya proses perundangan Dewan Rakyat tidak dapat dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut. Sehubungan itu, semua aktiviti apa kaukus ataupun kumpulan rentas parti parlimen serta semua jawatan kuasa pilihan khas yang ditubuhkan masih boleh diteruskan kecuali aktiviti-aktiviti tersebut dikekang ordinan yang digubal yang di-Pertuan Agong. Selain itu, menurut Datuk Azhar Azizan, pihaknya mengambil maklum penubuhan jawatan kuasa bebas dianggotai ahli parlimen kerajaan dan pembangkang yang akan mengesyorkan tempoh darurat kepada Agong. Melalui jawatan kuasa bebas tersebut serta jawatan kuasa pilihan khas, parlimen ujarnya akan terus menjalankan fungsinya di dalam proses semak dan imbang sebagai institusi unggul Badan Perundangan Negara. Berkuat kuasa 1 Januari lepas, pesakit COVID-19 tahap 1 dan 2 atau yang tidak bergejala menjalani rawatan serta kuarantin di rumah dengan pemantauan ketat oleh petugas kesihatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan pasukan khas telah diwujudkan di peringkat pusat kesiapsiagaan dan tindak cepat krisis CPRC peringkat negeri dan daerah bagi memantau pesakit yang dirawat di rumah. Bagaimanapun, pesakit yang bergejala akan dirawat di hospital serta menjalani proses pemantauan seperti biasa. Ini langkah-langkah yang perlu dilaksanakan kerana kita perlu cepat untuk membuat rawatan dan juga pengasingan kepada kes-kes positif, dan dengan itu kita dapat terus membuat active contact tracing ataupun pengesanan aktif kontak dan boleh kita menurunkan ataupun melandaikan lengkuk COVID-19.
Pesakit tahap 1 dan 2 itu akan diberikan tempoh selama 10 hari untuk berada di rumah sebelum perlu menjalani ujian saringan pada hari terakhir. Selain itu, pihaknya akan menilai keluasan rumah serta bilangan isi rumah yang ada sebelum membenarkan pesakit COVID-19 tahap 1 dan 2 terbabit menjalani rawatan di rumah masing-masing. Sentiasa diwujudkan untuk memastikan kesiapsiagaan isi rumah itu sendiri. Sekiranya rumah kecil tidak ada tempat untuk kuarantin, maka pesakit itu kita rawat di hospital. Sekiranya fasiliti di rumah mencukupi untuk cukup ada bilik untuk diasingkan dan keluarga faham tentang isu kuarantin ataupun pengasingan serta mematuhi ataupun patuh pada standard operating procedure yang telah dikeluarkan oleh KKM. Beliau menyatakan demikian selepas Majlis Amanat Tahun Baru 2021 KKM di Putrajaya. Berikut situasi semasa COVID-19. Jumlah kes aktif di seluruh negara telah melebihi 30,000 kes. Ini selepas 3,309 kes jangkitan baru direkodkan hari ini, angka yang tertinggi setakat ini. Keseluruhannya, Malaysia melaporkan 141,533 kes kumulatif setakat ini. Sementara itu, 1,469 kes sembuh dicatatkan, menjadikan 110,584 kes pesakit dibenarkan pulang. 4 lagi kematian dicatatkan hari ini. Untuk keseluruhan, 559 kes kematian dilaporkan. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Merada menunjukkan keadaan cuaca yang lembap masih lagi berlaku di beberapa kawasan di sekitar Sabah dan juga Sarawak untuk hari ini, terutamanya di sekitar barat negeri Sarawak dan juga di sekitar utara dan timur negeri Sabah. Oleh itu, amaran cuaca waspada masih lagi dikekalkan bagi kawasan-kawasan di sekitar barat negeri Sarawak ini, dan amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 14 Januari nanti. Selain itu, amaran cuaca buruk turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di negeri Sabah, iaitu di sekitar Telupit, Beluran, Sandakan dan juga Kudat. Keadaan hujan lebat yang berterusan dijangka mampu untuk berlaku di sekitar kawasan-kawasan berkenaan sehingga sekurang-kurangnya lewat malam nanti. Oleh itu, orang ramai khususnya di kawasan yang berkedudukan rendah dan di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca semasa. Seterusnya kita lihat pula tinjauan cuaca bagi negeri-negeri di sekitar Semenanjung. Dilihat keadaan cuaca semakin pulih bagi kawasan-kawasan berkenaan, terutamanya di sekitar pantai timur Semenanjung ini. Oleh itu, tiada amaran cuaca berkategori yang dikeluarkan dalam waktu yang terdekat ini. Seterusnya kita lihat keadaan di sekitar perairan negara. Amaran angin kencang dan laut bergelora masih lagi berkuat kuasa, melibatkan kategori ketiga bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna merah, termasuklah di sekitar perairan timur Semenanjung, juga di sekitar perairan Sarawak dan juga di barat negeri Sabah. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain dengan keadaan angin yang boleh mencecah sehingga 60 km sejam dan juga ketinggian ombak yang boleh mencapai 4.5 meter. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
kasih Mat Malaysia. Sebelum ke perkembangan seterusnya, kita ikuti dahulu statistik terkini negeri terjejas banjir setakat pukul 7 malam berdasarkan info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerajaan bersetuju melonggarkan syarat pergerakan rentas negeri bagi kes tertentu di seluruh negara bermula tengah malam ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kebenaran itu dibolehkan bagi situasi seperti individu sudah membeli tiket penerbangan dan bas selain urusan kecemasan serta misi kemanusiaan bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Dipaham sebagai contoh. Jadi pergerakan bantuan kemanusiaan dibenarkan dengan syarat ianya mendapat kebenaran daripada pihak polis. Sebelum pergi, lapor kepada pihak polis dan sampai di kawasan yang ditujui perlu ke pusat kawalan bencana ataupun pusat pengurusan bencana daerah. Mesti dilaporkan supaya kita dapat tahu siapa yang masuk ke kawasan di bawah jagaan pusat pengurusan bencana daerah. Bagi tujuan tersebut, beliau turut menggalakkan individu yang ingin turut serta melakukan ujian saringan COVID-19 bertujuan memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat. Yang menjelang PKP yang akan dilaksanakan di beberapa negeri mulai tengah malam ini, pergerakan trafik ke arah selatan semenanjung negara masih terkawal dan tiada kesesakan dilaporkan. Ya, jadi laporan situasi terkini di Plaza Tol Sungai Besi kita terus bersama wartawan Mohan Chinasamy. Silakan Mohan. Baik, terima kasih Diana Y dan juga Ivan di studio. Seperti yang anda sedia maklum, sejak petang tadi saya berada di Plaza Tol Sungai Besi bagi memberikan anda situasi semasa infotrafik di lokasi ini. Baik, seperti mana anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, iaitu lebuh raya yang menghala ke ibu negara dan juga yang menghala ke selatan dan semenanjung Malaysia. Pergerakan trafik di kedua-dua hala tersebut adalah lancar dan tiada sebarang kesesakan dilaporkan. Bagaimanapun kita boleh lihat ada pertambahan trafik jika kita boleh bandingkan dari pagi dan petang, dan ketika ini pergerakan trafik dilihat meningkat dari semasa ke semasa. Untuk pengetahuan anda juga, pihak Plus Malaysia Berhad menjangkakan bahawa jumlah kenderaan di atas lebuh raya sehingga jam 12 tengah malam akan mencapai 1.4 juta kenderaan. Itu merupakan jangkaan sehingga 12 tengah malam nanti. Mungkin ia boleh melebihi 1.4 juta kenderaan. Baik, kepada anda, kepada pengguna lebuh raya, anda perlu berhati-hati pada hari ini kerana beberapa lokasi telah dilaporkan mengalami kesesakan, iaitu di bahagian selatan semenanjung Malaysia. Apapun, kita perlu patuhi kepada SOP yang telah ditetapkan kerana hari ini hari terakhir sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan juga larangan rentas negeri dan juga daerah. Dan kepada anda sebagai pengguna lebuh raya, anda tidak dibenarkan untuk merentas negeri ataupun daerah sekiranya anda tidak mempunyai kebenaran daripada pihak polis ataupun mempunyai alasan yang munasabah. Kerana saya difahamkan bahawa sebentar lagi pihak polis akan mendirikan kanopi di hadapan Plaza Tol Sungai Besi ini bagi memulakan sekatan jalan raya. Baik, selain itu juga pihak Plus Malaysia Berhad telah memaklumkan bahawa kedai-kedai di seluruh R&R di bawah seliaan Plus Malaysia Berhad, iaitu di kawasan PKP akan
akan dibuka dari jam 6 pagi sehingga 8 malam, manakala di kawasan PKPB pula akan dibuka dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam, dan tidak dibenarkan untuk makan di mana-mana R&R kecuali anda boleh membungkus ataupun take away untuk anda makan di luar ataupun di mana-mana lokasi yang telah ditetapkan. Selain itu juga saya turut difahamkan bahawa surau di R&R tidak akan dibuka bermula esok, tetapi tandas akan dibuka seperti biasa, dan juga stesen minyak di mana-mana area akan dibuka untuk tempoh masa yang tertentu, kecuali stesen-stesen minyak di R&R di Lebuh Raya akan dibuka selama 24 jam. Baik, itu sahaja yang saya boleh kongsikan bersama anda. Sekian sahaja laporan saya daripada Plaza Tol Sungai Besi. Kembali bersama Ivan dan Diana White di studio. Silakan. Mohan, terima kasih yang bertugas di Plaza Tol Sungai Besi sejak siang tadi. Dan seperti yang dikatakan Mohan sebentar tadi, Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan kira-kira 1.4 juta kenderaan menggunakan lebuh raya kendaliannya dari pagi tadi sehingga tengah malam ini. Ya, jadi situasi di Plaza Tol Jalan Duta petang ini didapati ada sedikit peningkatan jumlah kenderaan berbanding hari biasa. Kita dapatkan laporan lanjut bersama Farhana Azwani Ismail. Silakan Farhana. Walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan, namun keadaan trafik masih lagi lancar setakat petang tadi. Terdapat juga individu yang mengambil peluang melakukan perjalanan rentas negeri hari ini susulan larangan aktiviti tersebut yang berkuat kuasa esok. Keadaan lalu lintas hari ini saya dapati daripada sepanjang perjalanan saya tadi, ada kawasan-kawasan yang tertentu saja yang sesak, tapi ada kawasan-kawasan tertentu adalah kawasan yang perjalanan seperti biasa lengang. Dan saya rasa mungkin orang ada ambil kesempatan untuk mungkin menyelesaikan masalah-masalah peribadi ataupun menyelesaikan urusan pejabat ataupun menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan perubatan lah. Mungkin mereka nak berikan ubat-ubat ke apa. Jadi hari ini adalah satu aktiviti yang terakhir pada mereka untuk selesaikan semua masalah peribadi mereka lah. Saya masuk dalam tol Duta ini, sampai masuk dia pun lebih kurang 5 minit dah lambat dah. Mungkin hari ini ada banyak macam ni, mungkin besok kalau sudah MCO mari, memang kita boleh berkawal macam ni. Memang saya setuju kerajaan punya ni MCO lah. Saya daripada Kuala Terengganu, saya nak balik Shah Alam. So kalau LPT tadi saya tolak dalam pukul 10 lebih. So kalau ikut tak ada sibuk sangat. So biasa je aliran trafik. So kalau petang ni saya tengok memang naik mendadak sikit . Saya tadi daripada Solari, sepatutnya pergi sini 5 minit je. Tadi 15 minit. Jam dekat tol Jalan Duta. Manakala laluan dari Sungai Buloh menuju Plaza Tol Duta lancar seperti biasa pada sebelah petang. Semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan di seluruh negara bermula esok. Manakala Sekatan Jalan Raya SJR akan mula beroperasi pada pukul 12:01 tengah malam ini. Jadi kepada anda yang ingin melakukan pergerakan rentas negeri sebelum pukul 12:01 tengah malam ini, hati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan paling penting, sentiasa patuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Farhana Azwani Ismail, Berita RTM. Ya, seterusnya kita tinjau juga aliran trafik menuju ke Pantai Timur yang dilaporkan sedikit sibuk tetapi terkawal. Jumlah kenderaan mula meningkat sekitar tengah hari tadi. Laporan Jebelter Robert di Lebuh Raya Karak dan LPT1. Pergerakan trafik melalui beberapa jalan dan lebuh raya utama di sekitar pusat bandar menuju ke Plaza Tol Gombak mengalami kelewatan berikutan pertambahan jumlah kenderaan sejak tengah hari. Bagaimanapun pihak konsesi Lebuh Raya Karak dan Lebuh Raya Pantai Timur 1, Ani Berhad memaklumkan keadaan trafik di sepanjang jajarannya masih lagi terkawal di kedua-dua arah. Ini termasuklah di Plaza Tol utama seperti di Tol Gombak, Tol Bentong, Lancang dan Kuantan. Baik, di belakang adalah Tol Gombak Lebuh Raya Karak laluan ke Pantai Timur yang menunjukkan sedikit kesesakan, namun segalanya masih lagi terkawal. Pihak konsesi Ani Berhad berjangkakan kehadiran lebih 132,000 kenderaan menggunakan Lebuh Raya Karak dan sebanyak 53,000 kenderaan menggunakan laluan Lebuh Raya Pantai Timur 1 pada hari ini. Tinjauan diteruskan di sekitar hentian sebelah Gombak, tiada peningkatan luar biasa jumlah pengguna. Di hentian rehat misalnya, pematuhan SOP kekal diamalkan termasuk semasa menggunakan kemudahan tandas awam dan surau.
Perjalanan ni sebab saya memang dah ada dekat KL. Jadi perjalanan tu agak sesak sikit lah daripada KL nak balik Kerawang ni. Sebab malam ni nak PKP apa semua kan. Itu yang jadi keadaan jalan memang daripada Lebuh Raya tadi nak sampai ke Lebuh Raya sini memang jam tu. Jumlah penumpang tu meningkat. Kenderaan pun banyak lah. Tak macam biasalah kan. Sebab besok dah tak boleh rentas negeri. Itu ya. Sebabnya saya nak esok dah PKP kan. Saya nak cepatlah sebelum pukul 12 lah sampai ke Temeloh. Sebab dipahamkan sekarang tengah PKP kan. Saya nak kejar masa lah. Jumlah kenderaan dijangka meningkat melalui Lebuh Raya Karak dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 menjelang pelaksanaan PKP dan perintah darurat. Pengguna perlu sentiasa mematuhi SOP dan merancang perjalanan dengan menghubungi talian khidmat pelanggan pihak konsesi Anir Berhad bagi mendapatkan info trafik semasa dan mengelakkan dari sebarang kesulitan berlaku semasa perjalanan. Jabetul Robert, Berita RTM. Ya, kita juga akan dapatkan perkembangan dari Pulau Pinang. Polis Diraja Malaysia PDRM sudah pun bersiap siaga bagi menjalankan sekatan jalan raya SJR dan memastikan pematuhan SOP sepanjang 14 hari tempoh PKP. Ya, jadi butirannya kita bersama rakan penyampai Abdullah Mahyudin. Silakan Abdullah. Baik, terima kasih rakan Sugas. Baik, seperti mana semua sedia maklum, berkuat kuasa 12:01 tengah malam ini, Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilaksanakan di beberapa negeri terlibat dan ia pastinya akan melibatkan negeri Pulau Pinang. Dan kita tahu bila dilaksanakan PKP akan ada kawalan dan juga SOP yang ditetapkan, dan di Pulau Pinang sendiri bila berbicara tentang SOP ia pastinya akan melibatkan beberapa agensi, antaranya pasukan polis Diraja Malaysia PDRM. Dan berbicara tentang pelibatan polis, hari ini Abdullah berlintas langsung di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang dan saya bawakan khas kepada anda hari ini Ketua Polis Pulau Pinang CP Datuk Sahabudin Abdul Manam. Jom kita bersama beliau. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama penonton RTM. Baiklah Datuk, berbicara tentang PKP, kita tahu mungkin Datuk boleh kongsikan sikit tentang kawalan dari segi anggota yang terlibat untuk PKP selama 2 minggu ini. Okay, terima kasih. Seperti mana yang diketahui, Polis Diraja Malaysia akan menguatkuasakan pematahan SOP. Dalam masa yang sama, kita juga mengawal pergerakan supaya rakyat Pulau Pinang dikawal pergerakannya. Dan untuk itu kita akan dirikan 44 sekatan jalan raya dan juga kita membuat pemeriksaan dan kita ada task force untuk membuat pemeriksaan pematuhan SOP. Keseluruhannya akan melibatkan hampir 2,700 orang petugas PDRM. Dan ianya juga akan dibantu oleh petugas-petugas ATM dan juga rela. Jadi dari segi kawalan itu sendiri, dari segi kawalan sepadan, mungkin Datuk boleh ulas sikit, kawalan sepadan masih sama sebelum-sebelum ni ke atau bagaimana? Untuk PKPP bagi Pulau Pinang, pergerakannya terhad kepada radius 10 km dan dilarang merentas negeri dan juga merentas daerah. Okey, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan sikit dari segi PDRM sendiri, mungkin ada harapan. Kita tahu PKP sebelum ni dah sambung ke PKPP, kembali pula kepada PKP. Mungkin Datuk sendiri ada harapan untuk dikongsikan. Saya mengharapkan penduduk Pulau Pinang ataupun siapa saja yang datang ke Pulau Pinang supaya mematuhi PKP ini, mematuhi SOP dan jaga diri masing-masing. Itu saja. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama penonton RTM. Dalam rakan tugas di Angkasa Puri, seperti yang Datuk katakan, pastikan mematuhi SOP kerana setakat ini mencegah lebih baik daripada merawat. Apa-apa pasti ada pantun untuk anda. Berkopi anak teruna, minum sahaja di petang hari. PKP nak ke mana? Di rumah sahaja, pelihara diri. Saya kira setakat itu dahulu. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Abdullah. Sementara itu, tidak dapat dinafikan pelaksanaan PKP di 6 negeri sedikit sebanyak menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Namun atas pertimbangan semua pihak, kerajaan terpaksa melakukan langkah berkenaan bagi melandaikan lekuk penularan COVID-19. Kita ikuti laporan wartawan Azizi Harun.
Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini sekali lagi menuntut seluruh rakyat Malaysia berkorban sebagai langkah pencegahan kepada penularan pandemik COVID-19 yang semakin meningkat. PKP ni waktunya yang sangat panjang, jadi amat sukarlah bagi kami untuk kami meneruskan kehidupan seharian ni tanpa ada sesuatu pendapatan yang kekal. Dan yang lebih menderita lagi pada peringkat golongan B40. Kadang-kadang mereka pun tidak ada pencarian yang tetap. Dan kalau boleh kita minta pihak-pihak yang berkenaan salurkan bantuan-bantuan yang ada dan kena pada sasaran. Banyak aktiviti yang kita telah rancangkan, yang kita cuba jalankan, banyak yang tergandala. Kita perlu cari jalan macam mana untuk kita nak mendidik masyarakat. PKP yang dilaksanakan di 6 buah negeri, juga PKPP dan PKPB di negeri-negeri yang lain adalah langkah yang paling penting dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan penularan COVID-19 ini tidak berlanjutan. Azizi Harun, Berita RTM. Saya sangat bersetuju dengan tindakan kerajaan di dalam melaksanakan PKP semula, dan saya berharap juga dengan adanya pelaksanaan seperti ini akan dapat menurunkan kadar jangkitan setiap hari, dan saya mengharapkan agar semua rakyat bekerja sama dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Ini satu langkah yang baiklah untuk bendung dan mencegah wabak COVID-19 ni kan. Sebab kita pun sedia maklum kes harian dekat Malaysia ni dah memang maintain 4 angka. So pada saya benda tu langkah yang untuk jaga kesihatan rakyat jugalah kan. Satu langkah yang terbaik untuk membendunglah penularan COVID-19 ni daripada dia semakin teruk, dan pengumuman darurat atas Pertukanan Agung juga saya rasa sangat bersesuaian dengan keadaan yang berlaku di negara kita. Jadi saya harapkan langkah itu sedikit sebanyak dapat membantu negara Malaysia bebas daripada COVID-19. Saya sebagai suri rumah pun bimbang sebenarnya melihat situasi yang berlaku sekarang ni, sebab semakin hari semakin meningkat dengan jumlah kematian yang dilaporkan juga bertambah. Jadi kalau bagi saya darurat tu bagus. Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021 hinggalah 26 Januari 2021. Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan ini masuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Ini PKP. Sesi persekolahan secara bersemuka akan bermula seawal seminggu selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP ditamatkan. Bagaimanapun, menurut Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin, kebenaran untuk hadir ke sekolah bagi sesi pembelajaran secara bersemuka hanya diberikan kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam tahun 2020 dan 2021 sahaja buat masa ini. Jelasnya, kebenaran diberikan kepada semua pelajar yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Vokasional Malaysia, Sijil Kemahiran Malaysia, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, Sijil Tinggi Agama Malaysia, Diploma Vokasional Malaysia dan peperiksaan antarabangsa yang setara. Manakala bagi pelajar lain, mereka akan mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah terlebih dahulu.
Jadi sebab itu kita perlu letakkan susunan keutamaan dan dalam konteks ini memandangkan murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan itu adalah satu komponen yang kita ingin pastikan mereka dapat mengikuti pembelajaran secara bersemuka dengan guru-guru mereka di sekolah. Kita benarkan mereka terlebih dahulu. Dan sebarang perkembangan lain kita akan terus berbincang dengan KKM dan MKN untuk melihat apakah keadaan pada masa akan datang. Tambahnya, sesi persekolahan 2021 tetap akan bermula pada 20 Januari seperti dirancang sebelum ini, namun hanya melibatkan negeri-negeri yang tidak dikenakan PKP. Beliau berkata demikian pada sidang media pengoperasian institusi pendidikan di bawah KPM di Ibu Negara. Imej yang cantik dan mempesona tidak hanya terhad dengan bidikan kamera DSLR semata-mata. Sebaliknya, menerusi perkembangan teknologi, kamera telefon pintar juga boleh menghasilkan gambar yang menakjubkan. Buktinya, pertandingan fotografi Be a Renographer yang telah melabuhkan tiranya 20 Disember lalu menyaksikan lebih 10,000 penyertaan kreatif diterima. Dan menerusi pertandingan itu juga sekeping gambar dengan pemandangan indah dari puncak Bukit Panau, Tanah Merah, Kelantan dinobatkan sebagai pemenang Grand Tourism Award kategori pengguna Oppo. Manakala foto suasana permai Kampung Telian Daya Mukah Sarawak dipilih sebagai pemenang Grand Tourism Award kategori bukan pengguna Oppo. Pemenang lain turut diumumkan bagi kategori Clearly Your Best Night, Clearly Your Best Portrait, Clearly Your Best Creativity dan Clearly Your Best Landscape. Selain mencungkil kreativiti dan bakat baharu dalam bidang fotografi, pertandingan berkenaan juga turut mempromosikan keindahan Malaysia. Pertandingan yang bermula 18 November tahun lalu itu merupakan usaha sama antara Tourism Malaysia dan Oppo Malaysia. Pasaran modal Malaysia akan terus beroperasi bagi menyokong dan memudah cara proses pengumpulan dana serta perdagangan dan pelaburan dengan semua fungsi pengawal seliaan yang dilaksanakan sepanjang tempoh PKP dan ordinan darurat. Langkah itu juga bagi menyokong ketahanan dan pemulihan ekonomi serta membantu pelabur menguruskan peluang dan risiko pelaburan. Menerusi kenyataan, Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz menyatakan Suruhanjaya Security Malaysia bersama Bursa Malaysia akan terus memantau perkembangan semasa demi pengurusan risiko secara proaktif di pasaran dan akan melaksanakan langkah pencegahan tambahan berdasarkan kesesuaian. Dari segi intermediasi keuangan dan sistem pembayaran, operasi institusi keuangan dan pasaran keuangan akan terus seperti biasa dengan perkhidmatan yang terus tersedia dan boleh diakses oleh peminjam. Bank Negara Malaysia akan sentiasa memantau keadaan pasaran keuangan bagi memastikan mudah tunai dalam pertukaran asing, pasaran bond dan pasaran wang termasuk repo mencukupi serta keadaan pasaran kekal teratur. Dan ini pula mengenai pengoperasian sektor penghilangan dan pembuatan dalam tempoh PKP. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata syarikat yang telah berdaftar dengan pangkalan data MITI tidak perlu membuat pendaftaran semula. Sebaliknya, mereka hanya perlu memuat turun surat notifikasi pengesahan pendaftaran yang bermula 3 petang tadi. Syarikat-syarikat sektor penghilangan dan pembuatan dalam perkhidmatan perlu yang belum berdaftar pula boleh berbuat demikian di laman sesawang MITI. Pendaftaran hanya terpakai untuk syarikat-syarikat dalam sektor penghilangan dan pembuatan seliaan MITI. Selaras objektif mengekang penularan pandemik COVID-19, hanya 30% pekerja dalam kumpulan perusahaan dibenarkan berada di pejabat. Berita perdana kita teruskan dengan segmen sukan. Kita bersama dengan Akhtar Hamzah untuk perkembangannya. Silakan Akhtar. Datuk Hamidin sedia terus terajui FAM.
MSN bakal kendalikan latihan ikut SOP ketat. Assalamualaikum, terima kasih Ivan dan Diana Wai. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin sedia kekalkan jawatan bagi penggal 2021-2025 jika dicalonkan. Ia bagi meneruskan beberapa visi dan misi yang masih belum berjaya dicapai sepenuhnya. Setelah saya berbincang, mengambil masa sikit lama saya dengan keluarga saya dan juga dengan rakan-rakan saya semua, saya ingin memaklum pada pihak media, saya bersedia untuk dicalonkan untuk calon presiden bagi tempoh 2021-2025. Saya fikir ada beberapa elemen. Ini untuk saya tu bertanding ni, saya pun tak tahu orang suka saya ke tidak. Antara beberapa tu banyak lagi misi saya belum selesai tentang Wisma FM, National Training Center dengan ini semua, dan saya akur dengan banyak pandangan semua rakan-rakan daripada ahli gabungan, ESCO dan semua pihak. Lain tak ada. Itu pun saya bersedia dicalon. Tak dicalon pun tak apa. Beliau berkata demikian selepas berlangsungnya mesyuarat jawatan kuasa eksekutif FAM ke-12 bagi sesi 2017-2021 di Wisma FM Petaling Jaya tengah hari tadi. Sebelum ini, Datuk Hamidin hanya mahu mempertimbang untuk menggalas semula jawatan Presiden FAM bagi tempoh 4 tahun akan datang biarpun menerima sokongan lebih daripada separuh ahli gabungan. Menurutnya, mesyuarat telah bersetuju dengan penetapan tarikh Kongres FAM ke-57 adalah pada 13 Mac depan. Pada Kongres ini juga akan berlangsungnya pemilihan baharu bagi penggal 2021-2025. Selain itu, Timbalan Presiden FAM, Datuk Muhammad Yusof Mahadi turut bersedia bertanding mempertahankan jawatannya jika dicalonkan. Sementara itu, skuad Harimau Malaya yang sepatutnya menjalani kem latihan pusat bermula 16 hingga 25 Januari ini menjelang pusingan kedua kelaikan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 terpaksa dibatalkan. Jelas Datuk Hamidin pihaknya mengambil keputusan tersebut susulan pelaksanaan PKPP selama 14 hari yang bermula esok. Jelasnya, FAM turut melihat beberapa pilihan termasuk mengadakan kem latihan pusat di negeri yang tidak terlibat dengan PKP namun berdepan pelbagai kesukaran. Kita prihatin dan kita perlu akur dengan apa yang telah diputuskan oleh kerajaan kerana kesihatan ini pun mustahak. Di samping itu, di pihak MFL dan FM Sekretariat akan melihat dari segi pertandingan untuk melakukan beberapa option atau pilihan jika perkara ini berterusan. Dia punya kesusahan dia banyak. Kita dah tengok perkara tersebut. Memang kita tengok Perlis dengan Sarawak, tapi tu mobile dan team everything tu semua dengan latihan tu semua dengan SOP dia memang agak ketat dan bukan senang. Skuad Harimau Malaya dijadual menentang UAE di Dubai pada 25 Mac sebelum melayan kunjungan Vietnam pada 30 Mac dalam aksi kumpulan G. Dalam perkembangan sama, Datuk Hamidin turut menegaskan semua aktiviti bola sepak profesional di seluruh negara ditangguhkan selama 2 minggu ini dan arahan itu turut meliputi kawasan yang dikenakan PKP bersyarat PKPB dan PKP pemulihan PKPP. Beliau turut menambah FAM dan Malaysian Football League MFL kini bersedia dengan beberapa perancangan dalam memastikan kelangsungan saingan Liga Malaysia musim 2021. Majlis Sukan Negara MSN sedia kendalikan latihan secara kuarantin mengikut prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat. Ia termasuk penjadualan semua masa latihan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 6 negeri bermula esok. Pengarah bahagian atlet MSN Jeffrey Ngadirin berkata pihaknya akan menggunakan SOP latihan seperti kem latihan secara kuarantin program Road to Tokyo yang dilaksanakan bermula Jun tahun lepas sebelum diberi kelonggaran pada Oktober.
Kementerian Belia dan Sukan KBS malam semalam menyatakan latihan pusat sepenuh masa melibatkan atlet negara yang sedang berjalan ketika ini di beberapa venue sekitar Lembah Kelang dan Nilai Negeri Sembilan akan diteruskan secara kuarantin. Venue latihan yang terlibat ialah Kompleks MSN Bukit Jalil, Kompleks MSN Taman Keramat, Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara, Pusat Kecemerlangan Paralimpik Kampung Pandan dan Velodrome Nasional di Nilai. Sebelum ini, MSN mengesahkan seramai 7 atlet dan 6 pegawai positif COVID-19 selepas kembali ke kem latihan selepas cuti Christmas dan Tahun Baru pada 3 Januari. Konfederasi Hoki Malaysia hari ini secara rasminya mengumumkan penangguhan penganjuran kejohanan TMB Liga Hoki Malaysia 2021. Ia sepatutnya dijadualkan bermula pada 14 Januari sehingga 20 Februari yang merupakan kejohanan pertama anjuran KHM dalam kalender kejohanan tahun ini. Namun ia terpaksa ditunda selepas Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil yang telah diumum sebagai venue kejohanan berada di dalam senarai negeri yang diletakkan di zon Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pertandingan KHM, Datuk Seri Dr. Anil Jit Singh, pihak konfederasi merancang untuk menganjurkan semula kejohanan tersebut pada bulan Julai atau Ogos atau mana-mana tarikh yang bersesuaian bergantung kepada situasi semasa. MSC tengah juga merancang untuk mulakan balik secara internal. Kita akan merancang juga macam mana nak buat Division 1 dan beberapa tournament yang akan datang lah, jikalau tidak ada halangan selepas kita memperolehi vaksin atau kata lepas daripada KPM, MKN dan KBS, MSN. Tambah beliau, TMB MHL 2021 akan lebih meriah daripada penganjuran tahun lalu serta menerima penyertaan yang lebih banyak daripada pasukan-pasukan bertanding sama ada bagi kategori lelaki maupun wanita. Kejohanan TMB MHL 2020 yang berakhir pada Februari tahun lalu telah membariskan 8 pasukan bagi kategori lelaki dan 6 pasukan bagi kategori wanita. Terengganu Cycling Team TSG sasar kelompok 3 pasukan terbaik dalam jelajah Asia musim ini. Ini selepas TSG berjaya mendapatkan semula khidmat bekas pelumba mereka iaitu Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif. Nur Aiman yang dinobatkan selaku Raja Bukit LTDL 2020 sebelum ini berkhidmat bersama tim Sapura Cycling TSC. Ketua Pegawai Eksekutif TSG Cikgu Muhammad Izmuddin Cikgu Mahmud berkata pelumba kelahiran Setiu berusia 23 tahun ini menawarkan diri untuk kembali ke pasukan berkenaan setelah 3 musim bersama dengan TSC sejak 2018. Menurut Cikgu Muhammad Izmuddin, pengurusan TSG juga bersetuju mengekalkan sebahagian besar pelumba mereka termasuk 5 pelumba asing dengan kontrak 1 tahun. Dalam pada itu, menurut beliau, TSG tetap meneruskan perancangan untuk menyertai latihan pusat di Turki pada awal bulan depan walaupun dunia kini sedang berdepan dengan ancaman pandemik COVID-19. Pihak pengurusan pasukan telah mengeluarkan SOP yang perlu dipatuhi ke semua pelumba pasukan berkenaan sepanjang berada di Turki. TSG sebelum ini dilaporkan bakal menyertai 4 kejohanan di Turki pada bulan Februari termasuk 1 kejohanan berstatus 2.1 iaitu Jelajah Altanya. Baiklah, sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita kembali bersama Ivan dan juga Nia Nawai untuk meneruskan berita perdana. Silakan. Terima kasih, Atta. Sebuah video itulah menyaksikan seorang lelaki sedang dikelilingi ayam ternakannya. Lelaki tersebut berteriak seperti ingin pergi berperang dan kemudiannya berlari menuju ke reban ayam. Apa yang menarik, kesemua ayam itu turut berlari mengikorinya.
Baik, ini pula aksi permainan bola tampar yang bukan biasa-biasa. Manakan tidak, 5 ekor burung seolah-olah mengerti dengan membuat serahan bola kepada pasukan lawan melalui jaring dengan menggunakan paruh. Meskipun bertubuh kecil, namun ternyata burung-burung itu bijak bermain permainan tersebut dan video ini tular di laman Twitter Animals World. Dan ini mungkin ramai yang tak sanggup, tetapi lelaki ini sanggup berhenti mencuci rambutnya sejak 40 tahun yang lalu. Dia yang berusia 63 tahun tidak pernah mencuci rambut sepanjang 6 meter itu. Warga emas itu berkata ianya adalah rahmat Tuhan. Aktiviti penggambaran semua syarikat produksi adalah tidak dibenarkan di kawasan yang dikuatkuasakan PKP. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Zakaria Abdul Hamid. Jelas Zakaria, bagi kawasan PKPB dan PKPP pula, aktiviti penggambaran boleh diteruskan seperti biasa dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang digariskan Majlis Keselamatan Negara MKN. Ia meliputi protokol pencegahan penyakit dan sekatan, saringan kesihatan, pembersihan dan nyah kuman premis, penjarakan fizikal dan tata cara keselamatan pekerja serta tindak balas kecemasan. Beliau berkata demikian merujuk kepada Perutusan Perdana Menteri mengenai pelaksanaan PKP untuk tempoh 14 hari bermula tengah malam ini sehingga 26 Januari. Ia bermula dengan membantu kaum keluarga yang terjejas banjir di Ulu Dong, Raut Pahang, akhirnya mendorong artis sebeboleh ini, Sharifah Syahirah, untuk mengambil inisiatif menghulurkan bantuan kepada penduduk kampung yang terjejas. Tanpa bertangguh, sejak 5 hari lalu, Sharifah Syahirah atau Mesra disapa Syirah memuat naik hantaran di akaun Instagram untuk pengikutnya sama-sama menghulurkan sumbangan, membekalkan air bersih dan pakaian. Ya, menurut Syirah, usaha mengagihkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir turut mendapat kerjasama pihak Petron Jalan Sentul dan Weststar Aviation Services yang berhad. Beberapa rakan selebriti turut sama menghulurkan bantuan, antaranya Raja Azura, Nabil Ahmad dan Sheila Rusli. Mungkin sebab bila saya nak buat ni, sebab saya tengok benda ni sangat cepat, saya tak nak tunggu, saya hantar lori semua. Lepas tu janji diorang dapat apa yang diorang nak, ada orang DM personal, senang apa diorang nak, yang kita boleh cari kat mana. Benda yang senang communicate lah. Rupanya Instagram is very powerful. Kebanyakan ada 500, 100, RM10, RM20, RM30. Semua masuk akaun saya. So kita orang belanja dalam 4,000 sehari. RM3,000 ke RM4,000 lah. Tapi pecah banyak kampung. Antara keperluan asas yang amat diperlukan ketika ini ialah air minuman, pakaian dalam, berus gigi, tuala wanita dan sabun. Beliau turut memberi sumbangan pakaian terpakai untuk dewasa dan kanak-kanak daripada beberapa pihak untuk disumbangkan kepada penduduk yang terjejas. Berita perdana edisi 12 Januari berakhir di sini. Terus berwaspada kerana COVID-19 masih ada dalam komuniti kita. Pastikan imbas mai sejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.